Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang bahagia, Datuk Dr. Norai Muhammad Said, Pengarah Hospital Putrajaya. Seterusnya timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan bahagian Hospital Putrajaya, warga Hospital Pergi Tangan Hospital Putrajaya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Saya boleh buka ni kah? Boleh. Dah main hospital rasa ni pula. Sungai Petani sekarang PKPD. Saya dari Sungai Petani. Tadi saya sampai, saya berjaga-jagalah tak salam, tapi ada seorang salam tadi dengan saya. Dia suar tangan juga. Saya suar je lah. Tapi kami bukan dari kawasan KPD tu. Kami jauh lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, tajuk pada petang ni, kita sekejap je, ke-4 je, 3 sampai ke-4. Tajuk pada petang ni iaitu hijrahlah sebelum ke barzakh. Maksudnya bukan cerita tentang barzakh, cerita tentang hijrah. Sebab kalau barzakh ni cerita dia panjang dan ceramah yang dah ada dalam YouTube banyak. Waktu bulan 12 2017, kemudian Januari 2018 saya aksiden. Januari 2018 bersama saya Ustaz arwah Ustaz Murtada, dia meninggal. Saya selalu cerita tentang barzakh. Kebetulan waktu tu TV Hijrah bulan 1 tu juga siarkan rakaman 8 episod tentang barzakh, ceramah saya lah. Sebab tu kalau tak kenal, saya Ustaz Wadi. Waktu aksiden tu bocor ni dalam ni, air otak turun ke sini. Jadi saya dah rasa macam mana air otak tu setiap hari rasa masin ya. Tetapi ramai doktor-doktor datang, anak-anak murid saya lah, alhamdulillah. Ramai doktor-doktor pakar neuro datang. Dia orang ingat saya pingsan, tapi saya berdiri dan boleh bercakap. Kuasa Allah lah. Dan sepatutnya saya yang dahulu, sebab dia dah pecah, dia dah dalam ni, dan dia dah bocor keluar ke sini. Ala kulli hal, selalu saya bagi tahu, terutamanya kita lah, macam petang ni, yang dalam dewan ni, adakah semua akan hidup sampai 2021? Subhanallah. Tak tahu ni. No? Boleh jadi salah seorang daripada kita ataupun dua.
Kan, 2 orang. Hari ni 2020 bulan 9 dia masih bernafas dan umur dia tinggal lagi 3-4 bulan saja. Dan dia sekarang ini sedang mendengar perjalanannya ke sebuah alam yang mesti dia kena lalu. Alam itu namanya barzakh. Barzakh bukan mahsyar. Barzakh satu alam lain, dia bukan akhirat dan dia bukan mahsyar. Dia sebelum mahsyar. Mahsyar ni alam lain pula yang jauh lebih lama dan jauh lebih menggerunkan. Kalau satu orang tu bulan 11 ajal dia. Tuan-tuan kalau nak insaf, selalu tengok orang yang di ICU, di CCU kan. Dia memang hospital pun, saya lupa pula. Selalu tengok tu dia orang yang dah tak berdaya, orang yang dah ni kan. Yang tu akan menginsafkan kita. Jadi kalau orang tu ajal dia bulan 11 macam jauh pula, 2 bulan ni kan. Katalah esok ajal dia, contoh. Contoh. Kalau esok ajal dia bermaksud esoklah buat kali pertama dalam hidup dia akan melihat alam yang selama ni kita sebut, iaitulah alam barzakh. Sehari ni ada 1000 soalan tentang alam barzakh. Kalau kita dengar ceramah alam barzakh, kita ada 1000 soalan, termasuk saya. Bila Tuhan sebut orang yang berada mati syahid, kemudian berada di alam barzakh, mereka makan dan minum. Kita korek kubur dia, tinggal tulang. Tetapi Tuhan sebut mereka yurzaqun, diberi rezeki makan dan minum. Macam mana? Itu baru satu soalan daripada ratusan soalan. Tapi jangan risau, sebab semua orang akan lalu. Kalaupun dia rasa dia jauh, dia rasa dia, baru 42 Ustaz, takkan esok. Mesti bukan esok. Dia tak sedar bahawa ada orang baru 19. Dia tak sedar bahawa ada orang baru-baru ni baru 23. Nak pergi latihan lagi. Dan orang tu sendiri pun tak tahu bahawa hari itu adalah hari terakhir beliau. Kebanyakan manusia tidak tahu bahawa hari itu adalah hari terakhir orang itu. Ini kebanyakan. Untuk saya dan kita semua sentiasa bersedia. Kebanyakan manusia, Islam kata Islam, dia tak tahu hari itu ialah hari terakhir. Dia tak tahu. Sebab tu berhijrahlah sebelum ke alam barzakh. Berapa ramai hari ni orang, tuan-tuan type artis-artis yang meninggal muda, ulama-ulama yang meninggal muda, jutawan-jutawan yang meninggal muda. Type dalam Google, YouTube, dia akan keluar banyak. Tengok balik kan, ada timbul keinsafan. Maksudnya, kalau petang ni umur kita 27, 34, 46, 51, berapa pun umur kita, malaikat itu tidak pernah bertanyakan kamu bersedia ataupun tidak pada hari tersebut. Dan waktu itu tak ada pilihan. Saya yang bercakap tak ada pilihan. Seorang yang di Pertuan Agong tiada pilihan. Seorang pengarah tiada pilihan. Dan seorang kameraman dia tak ada pilihan untuk tambah 1 saat ataupun kurangkan 1 saat. Tak ada pilihan. Kisah masyhur, cerita benar, bukan zaman Rasulullah, zaman sebelum ni. Satu orang laki-laki bunuh 99 orang. Ada dalam Sahih Muslim kisah ni. Lelaki ni bunuh 99. Saya yakin dalam Putrajaya tak ada sejahat itu. Bukan di hospital ni, di seluruh Putrajaya. Kemudian dia rasa nak bertaubat. Saya nak terus hurai dia punya pengajaran hadis ni. 1,
tiap-tiap orang jahat, Islam ataupun tak Islam. Pengajaran pertama, setiap orang yang jahat, Islam ataupun tidak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia sekali peluang dengan menarik beliau untuk kembali kepada kebenaran ataupun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan akan bagi peluang. Tapi waktu Allah bagi tu, kalau dia paling ke arah lain, dia tak akan mendapat dah peluang itu. Tiap-tiap orang akan dapat. Tapi ada orang yang 2 kali, ada orang 8 kali, ada orang 12 kali, tapi setiap orang akan dapat. Laki ni, Nabi sebut angka 99 itu bukan sebagai contoh. Qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Nabi sebut angka tu spesifik. Memang dia dah sembelih 99 orang. Ganas ni. Okey. Satu hari datang di hati dia, dia nak bertaubat. Dia kata, aku nak kembali kepada Allah. Yang ini bukan pada zaman Nabi Muhammad, sebelum lagi. Tetapi lelaki ini seorang yang banyak melakukan dosa. Dia Islam, dia banyak melakukan dosa. Sesuai untuk kita ni. Contoh ni. Kemudian dia tanya kepada orang. Dia kata, siapa yang paling alim di atas muka bumi ketika ini? Soalan dia ni, Nabi kod soalan tu, Nabi sebut fasa'ala an a'lami ahlil ard. Lelaki ni dia tak tanya, tang mana ada ustaz? Ustaz bercambah. Kan? Ustaz macam-macam. Saya kita cerita sikit hak ustaz banyak ni. Hak ustaz yang macam-macam ni, Allahu Akbar, sangat merunsingkan saya, kan? Sangat runsing. Nabi kod soalan lelaki ni, Nabi sebut dalam hadis tu, dia bertanya, siapa ulama yang paling alim di atas muka bumi? Kebetulan soalan yang dia tanya tu kepada orang yang tak kenal ulama. Maka orang pun tunjuk fadulla ala rahib. Orang tunjuk, orang-orang yang dia tanya tu tunjuk kepada geng zikir, geng ibadat saja ni, rahib. Yang ni pengajaran kedua. Rahib dirujuk kepada orang yang banyak melakukan ibadat dan kurang belajar ilmu agama, tidak mendalami ilmu agama. Bahaya tak? Bahaya. Yang memimpin majlis zikir itu wajib orang yang alim. Yang kedua syarat dia salih. Mesti 2 syarat tu. Mesti alim. Kalau tidak alim, dia akan bawa ke jalan yang sesat. Dan saya ada cerita yang begitu banyak. Bulan lepas ada 2 kisah yang terbaru. Antaranya ialah bila mereka zikir, tuan, anak-anak murid macam ni ramai pada ni lagi. Ramai pada ni lagi. Yang pimpinan majlis ni duduk di depan. Satgi dalam tengah-tengah zikir tu, lepas setengah jam ke, kadang-kadang lepas 15 minit, lepas sejam, yang depan-depan ni pakat bangun. Bangun siap menangis-nangis lagi. Tu kenapa tu? Cuba teka tak? Kan? Kes yang terbaru, bila bangun di mana orang yang pimpinan di depan ni siap menangis-nangis, bangun apa semua, yang bawah-bawah dia tanya, di akhir majlis tanya kenapa? Dia berkata Rasulullah sampai, Abu Bakar sampai, Khadijah sampai, Fatimah semua sampai. Nampak masuk kan? Itu hati-hati tu. Sangat banyak hari ni. Macam yang saya sebut tadilah, satu cara untuk sampai kepada Allah, tapi mesti dibimbing oleh guru yang alim, mesti alim, dan kedua soleh. Setakat tu je saya sebut, tuan-tuan. Tu satu daripada puluhan kumpulan yang ada lah, yang sampai kat saya. Kemudian bila lelaki yang nak taubat ni, dia tanya siapa yang paling alim di atas muka bumi.
Ulama kata kenapa dia tanya macam tu? Kata para ulama, lelaki Bani Israel dalam kisah ni, orang Islam yang banyak melakukan dosa ni, dia betul-betul nak bertaubat, sebab tu dia tanya siapa yang paling alim. Tiba-tiba orang tunjuk kepada rahib. Fadulla ala rahibin, seorang yang kuat ibadah. Soleh tak? Rahib ni soleh tak tuan-tuan? Soleh. Tapi alim tak? Tidak alim. Dia tak tahu halal haram secara mendalam, dia tak tahu tentang ibadat solat secara mendalam, dia tak, ni benda-benda ni tuan. Tunjuk. Maka lelaki yang nak bertaubat tadi ni, yang ganas tadi ni, dia pergi tanya tuan guru, dia kata saya banyak dosa, saya dosa lampau saya banyak, sehingga kan tuan-tuan, yang dia sebut tu bunuh. Kita ni selalunya kalau yang jenis, kalau dah bunuh 99 orang, dosa lain ada lagi tak? Mesti banyak. Yang ni cerita banduan pula kan. Saya sering juga berjumpa dengan banduan lelaki dan banduan wanita. No, rupanya ada tempat banduan wanita sekali dengan anak-anak duduk di riba. Nak ceramah pun tak boleh. Sebab kita tengok beranak dalam penjara apa semua, lepas tu tak ada dah siapa nak pantang, nak jaga ke, tak ada. Apa yang dijamu makan tu lah, apa semua dipenjarakan. Kemudian cerita macam-macam, lupa. Apa tadi ni? Apa tadi ni? Okey, ni yang buat dosa banyak tadi. Saya jumpa banduan banyak. Saya pernah berdiri depan banduan yang ganas-ganas ni, dalam beberapa belas orang. Dalam ni sampai berdebar-debar sampai berpeluh-peluh. Dia baru pandang je banduan-banduan ni. Dan manusia ni, kalau dia dah jahat, contohnya bunuh 16 orang, adakah bunuh tu saja dia buat? Tak, selalunya dia terlibat dengan dadah, dia terlibat dengan pukul isteri, dia terlibat dengan macam-macam yang lain. Lelaki ni pun dosa yang paling banyak dia buat, bunuh 99 orang. Dan banyak lagi yang lain yang dia buat. Lelaki ni. Bila dia tanya pada tu orang tadi ni, rahib tadi ni, yang baik, rahib ni orang baik, banyak berzikir, banyak solat sebagainya, tapi dia cerita, dia kata saya banyak melakukan dosa, saya nak kembali kepada Allah, tapi saya dah bunuh 99 orang. Bolehkah Allah terima? Rahib tu kata, kamu terlalu jahat. Kamu terlalu jahat. Tuhan takkan terima dosa orang yang sejahat kamu. Dia duk ingat dia jawab tu kemas dah. Tengok bahaya. Yang ni kaedah ni guru saya di Syria, ratusan guru saya di Syria yang ajak. Jadi bila dia tanya rahib tadi ni, tak payah sebut tuan guru lah, rahib tadi ni, rahib tu kata kamu terlalu jahat. Allah Ta'ala tak boleh terima dosa sampai kalau bunuh seorang tak sengaja, terlanggak ke apa, yang tu huraian saya. Itu huraian saya. Ini kamu dah bunuh 99 orang, dosa kamu terlalu banyak, Allah tak boleh terima taubat kamu. Tuan-tuan sekalian, di situ juga dia keluarkan senjata dia dan dia bunuh pakcik tadi. Di situ juga, bukan dia balik setelah seminggu dia datang bunuh. Di situ juga dia keluarkan senjata dia bunuh pakcik tadi. Macam-macam kita boleh huraikan. Maksudnya penjahat ni memang dia, kalau kita bawa pisau dah ni sekarang ni. Mana bawa pisau? Kepik kuku pun tak bawa. Dekat meja dah lah. Kita tak bawa pisau, kita pun bunuh orang. Doktor pun dia tak usung jarum tu mata-mata pun. Tuan-tuan sekalian, jadi dia bunuh, kemudian dia pun keluar. Tambah masa pula. Kemudian dia pun keluar daripada situ. Sekali lagi dia menyesal. Tengok lelaki ni. Sekali lagi dia menyesal. Kemudian datang satu lagi panggilan. Yang ni tiap-tiap orang dapat, insya-Allah. Iaitulah untuk bertaubat sekali lagi. Dia rasa menyesal lagi. Dia kata, ya Allah, bunuh cukup 100. Angka ni bukan angka contoh. Angka ni spesifik.
untuk Nabi bagi tahu, kata para ulama, Nabi nak beritahu kepada kita, memang yang dia bunuh itu 100 orang. Oh, subhanallah. Jadi sekali lagi dia duduk, selepas dia bunuh tu, dia berasa nak bertaubat. Dia pun tanya orang, tempat lain, dia berjalan, dia tanya, siapa orang yang paling alim di atas muka bumi yang kamu semua kenal? Kali ni tempat yang dia tanya tu betul. Tuan-tuan, adakah semua orang kenal ulama? Tak semua kenal. Kalau usuk big stage, ramai. Orang kulim. Kan? Jadi tak semua orang kenal ulama. Bila lelaki ni dia pergi ke tempat yang betul, tempat yang tepat, tanya siapa yang paling alim, mereka pun sebut nama satu orang, betul. Dia ulama, dia alim dan dia soleh. Alim dan dia soleh. Laki-laki ni pun dapat nama, duduk di mana, dia pun pergi. Dia kata, Tuan Guru, dosa saya banyak. Saya banyak buat dosa. Saya dah buat sekian, saya bunuh 100 orang. Bolehkah Allah terima taubat saya? Tuan Guru tu pun jawab, ma yahulu bainaka wa bainallah. Apa benda yang boleh menghalang kamu dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Itu jawapan yang betul. Jawapan sama dengan syariat Nabi Muhammad, iaitulah seandainya anak Adam bawa menghadap Allah dosa yang memenuhi bumi dan 7 petala langit, nescaya Allah SWT juga akan bawa kepadanya pengampunan sepenuh bumi dan 7 petala langit. Sepenuh bumi, entah, bukan bunuh 100 orang, sepenuh bumi. Dosa apa? Dosa apa yang dia buat? Bunuh ratusan ribu orang, sebagainya. Maka lelaki alim yang soleh ni jawab, ma yahulu bainaka wa bainat taubati ila Allah. Tak ada benda yang boleh menghalang kamu dan taubat kepada Allah. Kamu tinggal di mana? Tuan Guru tadi tanya. Dia pun sebut sekian-sekian. Tuan Guru tu kata, tinggalkan tempat penginapan dan kampung kamu. Fa innaha ardusu, itu tempat orang-orang jahat. Tuan-tuan, ada tempat tak yang black area ni? Ada di Sungai Petani, ada 2 tempat. Itu nak kata tu, dia teruk Sungai Petani ya. Ni semua tempat ada, jangan kata teruk Sungai Petani. Black area ni, polis akan keluarkan tempat. Bila tempat tu jenayah terlalu banyak apa semua, kes ni berulang kerap, dia akan jadi black area di situ. Bila Tuan Guru tu tanya, kamu tinggal di mana? Dia sebut nama kampung dia. Tuan Guru kata, kamu kena keluar dan tinggalkan tempat tu. Idhab ila ardi kadha, pergi ke satu tempat. Yang ni pengajaran. Pergi ke satu tempat, nama kampung sekian. Di sana ada ramai orang soleh. Apa pengajaran dia? Kena banyak bergaul dengan orang soleh. Banyak bergaul dengan orang soleh, kerana kalau orang soleh kenal kita, sayang kita, satu hari dalam syurga dia akan cari kita. Kalau dia tak jumpa kita, dia akan pohon kepada Allah untuk bagi syafaat kepada kita. Sebab tu kalau dengar Tok Guru mai, tuan-tuan guru mai ke ceramah ke malam di mana ke, beritahu ke AJK Surau, Ustaz, mai makan di rumah saya. Tok Guru tu sajalah, AJK tak payahlah ramai sangat. AJK tu bodoh seronok lah. Depa jenis hijung ramai ni, 8 orang, 11 orang kan. Ustaz tolong ajak Tok Guru tu dan seorang dua lagi mai makan di rumah saya. Ijak. Biar Tok Guru datang rumah kita, kenal kita. Yang tu syafaat orang soleh, tu tajuk lain. Syafaat orang soleh. Subhanallah. Tok Guru tu kata, hijrah. Tinggal kampung kamu. Kampung kamu tak ada orang solat. Kampung kamu sekian. Tinggal. Hijrah pergi kampung sekian. Di sana ada banyak majlis ilmu. Ramai orang soleh di kampung sekian. Laki ni terus balik hak nak bertaubat ni. 100 orang dibunuh. Dan banyak puluhan dosa lain yang dia buat. Dia pun balik rumah, siap barang, kemas,
keluar daripada kampung tersebut menuju ke kampung sekian. Pada saat dia berjalan, itulah sampainya masa untuk malakul maut tarik nyawa dia. Hari yang sama. Ni kita tak tahu ni. No? Kita tak tahu. Sebahagian mu'alaf masuk Islam, lepas 5 hari meninggal. Saya ikut projek Ustaz Fazli Yusof tentang kena panggil sekali. Dia pendakwah di pedalaman Sabah. Dia tak dakwah di Putrajaya tau. Putrajaya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di Alor, di Johor Bahru. Dia pilih pedalaman tahap 3. Saya pernah ikut satu tempat yang tiada air dan tiada elektrik. Air haji. Dan saya tak pindah. Sekali tu saja. Waktu kami naik bot yang kecil tu, bot yang muat-muat, boleh pegang sungai tu kan. Lalu di satu tempat ada signboard, awas buaya. Ya Allah, kita baru ni kan, baru duduk tak tangan, awas buaya. Sampai di kampung tu tak ada perkhidmatan air pipe di rumah. Saya kata, ni mandi di mana? Sungai tu. Yang awas buaya tadi. Subhanallah. Memang mandi sungai tu. Buaya ni bukan hari dia nganga tepi sungai tu. Dia pun ada waktu dia dengan anak isteri. Dia rehat. Saya kata, kalau lah waktu dia lapar tu kita mandi. Kan? Subhanallah. Ada yang masuk Islam setahun, kemudian meninggal. Allahu Rabbi. Untung. Kisah yang seperti lelaki ni banyak. Beruntung mereka. Keluar daripada kampung tu, dalam perjalanan berazam dengan sepenuh hati untuk bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati yang jujur. Tuan-tuan tak wajib pun solat sunat 2 rakaat. Tapi kalau daripada atas kursi ni tuan-tuan isytihar kepada Allah dengan jujur, hanya Allah yang tahu kejujuran itu. Tidak orang kanan, tidak orang kiri, tidak ketua ulama sedunia tak boleh bagi tahu markah itu. Tuhan boleh bagi tahu. Bila kita lafaz dengan jujur erti taubah, niat taubat, dan Allah iktiraf niat tu, Tuhan kata ini 100 markah. Maka ketika itulah kesemua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama macam lelaki ni. Bila dia azam, dia sebut dengan Allah, ya Allah, ini hari aku nak kembali kepadamu. Taubat. Balik rumah, dia dengar Tok Guru tersebut, tinggal tempat tu, nak bersama dengan orang-orang baik, kembali kepada Allah SWT. Malaikat maut pun turun. Malaikat maut turun, ambil nyawa dia. Nyawa ni dia tak kisah berdiri ke, berenang ke, turun kapal terbang ke, duduk dalam helikopter ke, naik kereta ke, tidur atas katil ke. Ketika tepat masa, jam, minit dan saat, ketika itu roh akan mula ditarik keluar. Sama ada dicucur keluar seperti air yang mengalir, ataupun direntap kerana degil dan kerasnya roh itu untuk berpindah ke alam baqa. Dia ingat dunia ini adalah alam selama-lamanya. Sebab tu dia berlari-lari dalam tubuh Tuhan itu. Dia tak mau keluar. Sebab tu roh orang yang berdosa ni dia tak mau keluar, dan bila dia rentap, sebab tu sakit. Adapun orang mukmin dia rindu dengan akhirat. Setiap hari dia dah tak teringin dengan dunia yang kotor ni. Hanya tempat untuk dia melakukan ibadat atas dunia ni. Sebab tu bila roh dia keluar, begitu gembiranya hari anugerah kematian dia itu. Hari itu adalah hari anugerah dia. Sebab tu Nabi kata roh orang beriman akan keluar daripada tubuhnya seperti mana air. Dan tengok ni, air yang mengalir daripada bekasnya. Kita tuang, semudah itulah. Tapi walaupun mudah, walaupun beberapa saat tu dia mudah, dia keluar dengan cepat dan mudah, beberapa saat itu juga dia merasakan kesakitan mati yang tidak terperi. Yang tidak terperi.
Semua orang pada hari kematian akan tahu bahawa itu adalah kematian. Wa dhanna annahu al-firaq. Itu ayat Quran. Dia yakin itulah kematian. Makna wa dhanna annahu al-firaq. Dan ketika itu dia yakin itulah kematian. Kenapa dia yakin itulah kematian? Kerana tidak ada manusia yang pernah merasai kesakitan mati. Melahirkan anak, dia pernah rasa sakit, sakit kanser, dia pernah rasa sakit, apa semua. Tetapi tidak ada yang dapat menandingi kesakitan mati. Sebab tu bila malaikat mula tarik, dia kata inilah kematian. Sebab sakit dia tu tak pernah dia rasa. Tidak ada manusia yang pernah merasainya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merasakan kesakitan mati. Malaikat maut datang kepada lelaki tadi, malaikat pun tarik. Malaikat tarik nyawa dia. Itulah hari pertama kita melihat wajah malakul maut. Kaedah, tuan-tuan, untuk saya dan kita semua. Seandainya wajah yang malaikat maut yang kita tengok itu, orang meninggal tengok dia melihat ke arah mana? Depan ke kanan ke kiri? Orang meninggal dia akan tengok arah atas. Sebab malaikat maut akan berada di kanan kepalanya. Malaikat maut akan duduk di sini. Bila roh tu dia mula kosong daripada kaki, roh akan mula kosong daripada kaki. Kita akan tengok roh tu berjalan dan kosong. Dia naik ke pusat, pelan-pelan ni dia naik ke sini, kita ikut roh tu. Kemudian kita akan tengok, dia tarik daripada atas sampai kepala, malaikat pun tarik, sebab tu kita tengok di atas ni tu. Seandainya wajah malaikat maut yang kita tengok itu dalam keadaan wajah yang berseri-seri, ketahuilah mati kita husnul khatimah. Dapat terus result. Bukan selepas 63 tahun. Bukan selepas 14 hari. Ini kaedah Nabi beritahu. Dan seandainya wajah malakul maut yang kamu tengok, malakul maut ni Israel lah. Saya sebut nama yang sahih. Allah sebut dalam Quran malakul maut. Nama dia, Allah panggil beliau dengan malakul maut. Allah panggil beliau. Seandainya wajah beliau yang kita tengok ketika itu dalam keadaan wajah yang bengis dan garang, ketahuilah ketika itu kamu mati dalam keadaan su'ul khatimah dan bermulalah kesengsaraan hidup kamu. Daripada saat itu sampailah detik terakhir berdiri di mahsyar, berapa ratus ribu tahun sampai masuk neraka habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu banyak akan sebut Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dengan su'ul khatimah, wahai Allah. Laki tadi malaikat pun tarik, kemudian roh kita akan berada di atas tangan malakul maut. Tuan-tuan jangan bayang tangan saya, tuan-tuan jangan bayang. Jangan risau, semua orang akan tengok malakul maut itu. Subhanallah. Kita macam selama ni tak sabar nak tengok alam. Dia ni tak sabar. Kalau esok ajal kita, maka esoklah kita akan berkenalan dengan malakul maut. Roh ditarik keluar, roh berada di tangan malakul maut, dan kemudian roh akan diserahkan kepada satu pasukan malaikat yang begitu ramai datang. Bilangan mereka bersusun-susun daripada dalam rumah kita, daripada katil tempat mati kita sampai ke langit. Nama kumpulan malaikat ini satu daripada dua. Sama ada kumpulan malaikat rahmat, kata Rasulullah, dan seandainya kita su'ul khatimah, yang sambut kita pasukan malaikat azab. Dua pasukan. Kalau tengok muka malakul maut berseri-seri, cerah benderang, terang benderang, malakul maut pun pegang roh kita di tangan, kemudian dia akan serah kepada pasukan malaikat rahmat. Kata Rasulullah, malaikat rahmat ni pun semua senyum kepada kita. Mereka bawa kafan daripada syurga, wa hanutun minal jannah.
dan juga wangi-wangian daripada syurga. Dua benda. Syurga punya, bukan barzakh punya. Sebab tu bila dia balut dengan kafan syurga di alam sana, diwangikan dengan wangian syurga, bila sampai ke langit pertama, seluruh langit pertama menghidu wangi-wangian itu. Siapa yang mati ni? Siapa yang mati ni? Orang soleh mana yang meninggal ni? Kata penduduk di kalangan malaikat di langit yang pertama. Maka pasukan malaikat rahmat yang bawa tu pun jawab, sebut nama kita. Seronok tak? Seronok. Hari ni orang soleh yang meninggal hari ni nama sekian-sekian. Lega kita. Malaikat sebut orang soleh ni, kita lapang lah. Tiba-tiba, ni hak lelaki tadi ni, cerita lelaki tadi ni. Bila malaikat maut dah pegang roh dia, nak serah kepada kumpulan malaikat, dua pasukan malaikat buat pertama kalinya dalam sejarah manusia turun. Dua pasukan, serentak. Kumpulan malaikat rahmat turun, kumpulan malaikat azab turun. Lelaki ni. Bukan Tuhan keliru, tetapi Allah nak mengajarkan kepada kita sesuatu tentang rahmatnya. Allah arahkan dua-dua pasukan ni pergi. Malaikat maut pun tanya, ni saya nak serah kepada siapa? Dialog tu tak ada. Saya terpaksa adakan. Sebab siapa pun baca hadis tu, mesti macam tu dia punya kefahaman dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, malaikat rahmat, malaikat maut, dia nak serah roh tadi. So saya tambahlah dialog tu. So siapa yang nak ambil? Malaikat rahmat kata kami. Li'annahu ja'a biqalbihi, li'annahu ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Sebab lelaki ini datang dalam keadaan membawa hati yang sepenuhnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ambil. Dia dah isytihar taubat dan Allah dah terima taubat dia. Begini. Malaikat azab kata, kumpulan malaikat azab bukan seorang, ramai. Ni siapa yang menuju ke alam barzakh, dia akan dengarlah cerita yang saya sebut ni, termasuk saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk saya. Beza tuan-tuan, apa beza aja? Bezanya tahu dengan tidak tahu. Tuan-tuan pergi satu tempat, tuan-tuan sesat, dalam keadaan tuan-tuan tahu tentang tempat tu, dan yang kedua tuan-tuan tak tahu apa langsung tentang tempat tu. Yang mana yang lebih menggerunkan? Kalau tak tahu apa. Tapi kalau dia tahu tempat tu sekian, tutup kedai pukul berapa, kedai di mana, ada kedai apa, dia tahu, dia dah ada maklumat, dia dah study. Yang tu mengurangkan caca merba dia waktu tu. Jadi kumpulan malaikat azab kata, kami yang ambil. Li'annahu lam ya'mal khairan qat. Yang ni teks hak Nabi sebut lah. Hak ni saya tak ubah. Li'annahu lam ya'mal khairan qat. Kami yang kena ambil roh dia ni sebab dia ni tak pernah buat sedikit pun kebaikan. Begini. Maka Allah menghantar seorang lagi malaikat lain dengan rupa paras manusia. Ini disebutkan dalam hadis tersebut. Tuan-tuan, malaikat boleh berupa dengan rupa manusia. Lelaki sahaja. Saya beritahu siap-siap. Saya kalau ada orang perempuan mengaku, saya lah malaikat. Saya suka untuk berkawan dengan kamu. Ada tak cerita malaikat? Ada. Ni yang sesat ni. Salah satu kes kan. Di sini, di Selangor. Saya pun dah pergi rumah dia dah. Malaikat tadi ni. Allahu Rabbi. Imam Mahdi perempuan pun ada. Malaikat perempuan pun ada. Malaikat hanya boleh berupa dengan rupa lelaki. Yang ni tak ada khilaf. Ini tak ada khilaf. Allah hantar satu orang malaikat bi surati adami, dalam hadis tersebut, dengan rupa seorang lelaki. Malaikat ni utusan Allah. Allah Ta'ala hantar dia untuk beritahu penyelesaian. Malaikat ni datang, jumpa pasukan malaikat rahmat dan azab, dan di situ juga ada malaikat maut. Allah Ta'ala menghantar aku untuk memberikan penyelesaian kepada kalian, iaitu lelaki itu mati di sini.
ukur tempat dia mati dengan tempat baik yang dia tuju, dan juga kampung jahat yang dia tinggalkan. Yang mana yang lebih dekat? Sekiranya lebih dekat dengan kampung baik yang dia tuju, maka pasukan malaikat rahmatlah yang ambil ruh dia, kata malaikat yang baru datang ni. Dan sekiranya tempat jahat yang dia tinggalkan lebih dekat, maka pasukan malaikat azablah yang akan mengambil ruh dia. Subhanallah. Jalan. Maka mereka pun mengukur. Ukur sungguh tuan. Mereka pun mengukur. Ukur yang jarak betul ni. Bukan ukur jarak ni. Bukan agak-agak tengok. Kata Rasulullah, fawajaduhu. Mereka mendapati tempat dia wafat lebih dekat dengan tempat baik yang dia tuju. Hanya sejengkal sahaja. Dekat. Sebab tu tajuk ceramah, hijrahlah sebelum ke alam barzakh. Jangan tunggu umur 48, 57, 62 baru nak mula tutup aurat, baru nak mula solat. Kerana malaikat maut, dia tak pernah awalkan sesaat dan dia tak pernah lewatkan sesaat. Maka laki-laki ni, ruh dia diambil oleh pasukan malaikat rahmat. Maka di alam barzakh dia di taman syurga. Allahu Akbar. Dua keadaan yang kita tengok. Satu orang yang hidup dengan manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah, tetapi menjadi salah seorang daripada 4 orang presiden wanita syurga. Oh, subhanallah. Dan nama dia jarang kita jumpa orang yang menamakan anak mereka dengan nama wanita ini. Satu orang wanita duduk dalam satu negara, satu kawasan, satu rumah dengan manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Tetapi wanita ini, si isteri ini, yang ni cukup kuat tuan-tuan, dia punya pengajaran dia. Saya suka renung kisah ni kan. Menjadi satu daripada 4 presiden wanita syurga, iaitulah Asyah bintu Muzahim, nama beliau. Bukan Aisyah tau. Aisyah isteri Nabi, tapi tak disebutkan 4 orang yang tertinggi dalam syurga. Tak masuk senarai. Dia ahli syurga tapi tak masuk. Nombor 1 Maryam bintu Imran, nombor 2 Khadijah bintu Khuwailid, presiden ketiga wanita syurga nama Fatimah bintu Muhammad, wanita keempat nama dia Asyah bintu Muzahim. Siapa dia ni? Isteri Firaun. Subhanallah. Nak dengar cerita dia? Sejam. Subhanallah. Memang pelik. Laki dia manusia yang paling jahat di atas muka bumi Allah. Laki kita baru tak tolong sidai baju, ngamuk dah. Mai ada attention sampai tak tolong apa. Kan, semua saya buat. Baju kita, jaga anak kita, dah lah kita kerja. Putrajaya lagi. Contoh. Ni isteri Fir'aun lah, bukan laki yang duk pergi sembahyang Jumaat. Laki kamu solat pun alhamdulillah tak tinggal, cuma perangai dia je. Kalau dia londeh melekat, di situlah kain melekat tu. Kan, kalau dia gerak 12.30 suruh goreng nasi, 12.30 tu lah kena goreng. Subhanallah. Asyah bintu Muzahim. Berapa banyak dia bersabar. Kita kata dia pemaisuri, ustaz, kena layan dengan elok. Macam ni saya nak jawab kat tuan-tuan. Asyah mati dibunuh oleh suami dia, diletakkan batu besar, dihempakkan ke kepala dia, hancur. Yang bunuh tu Firaun. Tuan-tuan ingat dia hidup. Subhanallah. Sebab tu kalau Allah Ta'ala uji suami yang tak soleh, ingat, Tuhan uji suami yang tak soleh. Ni dia presiden wanita syurga. Nombor 4. Banyak mana dia bersabar tuan ni. Banyak mana dia bersabar. Wanita ini. Orang lelaki pun sama. Ada satu orang wanita tinggal bersama dengan satu orang lelaki. Lelaki ni adalah lelaki kelima terbaik alam. Bukan lelaki. Makhluk Allah kelima terbaik alam.
Tapi isteri dia sampai ke sudah buat jahat, mengumpat laki dia dan tak beriman dengan laki dia dan masuk neraka. Siapa? Isteri Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Nabi Nuh ni tuan-tuan, dalam syurga keseluruhan ranking dia nombor 5. Nombor 1 Nabi Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, ranking keempat Nabi Isa, ranking kelima Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, dia dakwah isteri dia bukan 27 tahun tau. Ni suami-suami yang dapat isteri panggil elok. Kan? Jokah dia angkat suara, tak pernah nak cakap elok-elok. Dah lah aku tolong masak lagi. Hak suami tu masak. Tolong masak. Punya malas hak isteri ni. Cukup lengkap package. Kita kat dia berapa tahun Allah uji kamu? Baru 14 tahun. Tu pun bergaduh, beratus kali gaduh. Baru 14 tahun. Allah uji Nabi Nuh 900 tahun. Isteri dia tak beriman. Subhanallah. 900 tahun tinggal sebumbung dengan lelaki kelima terbaik dunia. Kalau sebut Rasul ni maksudnya tuan-tuan, handsome tu tak cakap lah. Rasul wajib kacak. Perut ustaz boroi ke? Wajib six pack. Tu dia tu contoh hari ni lah, contoh nak pergi pun faham ni. Weh, handsome sungguh ustaz. Rasul mesti handsome. Dan Rasul mesti suara sedap. Dan Rasul yang paling utama sekali, akhlaknya mesti baik, wajib baik. Dia tak pernah angkat suara walaupun dengan isteri. 900 tahun isteri dia tak sikit pun tak kita kata ruginya, bodohnya, jahatnya, macam-macam lah. Hak ni suami-suami yang Allah uji dengan ni kan. Yang Allah uji. Lihat Nuh alaihissalam. Dua-dua sama adil. Orang lelaki pun ada untuk tengok siapa. Lepas ni pakat lawan ni lah. Kan? Tengok Nabi Nuh ni, kita tengok Asia. Lepas tu tak selesai juga, berkelih juga, gaduh juga. Hak ni suruh tiru Nabi Nuh, hak ni suruh tiru Asia. Tuan-tuan ambil iktibar, jadi panduan. Jadi panduan. Ada dua kisah hijrah sikit je, kisah hijrah yang kita pun muharram lagi kan. Yang ni untuk tuan-tuan selalu melihat, ataupun di rumah kena ada kitab sirah. Ada kitab sirah bahasa Melayu, sirah bahasa Malaysia tu sangat banyak hari ni, sangatlah banyak. Tengok, baca, setiap hari baca. Kalau tak faham kena tanya. Baru kita boleh timbul perasaan sayang kepada Nabi SAW. Hari ni semua orang ada perasaan sayang dalam hati. Allah Ta'ala cipta. Kemana kita salurkan sayang tu? Dalam dewan hari ni, kalau saya suruh pejam mata 5 saat, kemana kita salurkan sayang tu, nombor 1. Semua orang, termasuk saya bercakap, boleh sebut kasih nombor 1 kita kepada siapa. Ada orang paling banyak, ibu dia. Tak sama seorang. Nombor 1, ada orang ibu. Ada orang nombor 1, suami. Ada orang nombor 1, isteri dia. Ni semua yang saya buat contoh tuan-tuan, yang saya pernah jumpa dalam hidup saya. Ada orang dia sayang anak lebih daripada isteri dia. Betul tak? Memang dia sayang anak lebih daripada isteri dia. Anak nombor 1, isteri nombor 2, dia kata 2, 3 macam tu lah. Turun 1 lagi tangga. Nombor 2 tu dia kata dia cukup sayang anak. Ada orang macam tu. Ada orang perempuan, isteri dia sayang anak dulu, kemudian baru dia kata baru suami. Kemudian baru mak. Ada orang mak dulu, suami, anak. Sayang yang diciptakan oleh Allah itu mestilah yang pertamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada tu, semua salah.
Macam mana nak bibitkan sayang kepada Allah ni? Tak kenal Allah pun. Yang tu tajuk ceramah 1.5 jam. Tuan-tuan nak sambung ke berapa? Mencari dan menggapai cinta Allah. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan tak heran dengan harta. Tuan-tuan tak heran dengan dunia. Tuan-tuan tak heran. Bukan tak heran tu maksudnya kita tak mai kerja dak. Tetapi kita mendahulukan Allah. Bila Allah kekasih kita, kita lintas sikit je. Tuan-tuan lintas harta durian pun Allah Taala akan bawa mai tuan. Lambat ataupun cepat. Yang tu jangan condemn. Kadang lambat, kadang terus Allah Taala bawa mai. Teringin makan pelam. Terlintas ya Allah teringin pelam tadi. Sebab jarang nampak pelam Cambodia tu, jarang nampak. Hak Thailand banyak. Hak pelam Cambodia tu. Lalu nampak kuning elok, teringin ya Allah. Sampai di rumah orang bawa mai pelam. Kadang bukan hari tu, kadang selepas sebulan baru Tuhan bawa hak lintas tadi. Kerana yang melintaskan itu adalah kekasih dia. Sebab tu beruntung orang yang mendahulukan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala nak uji presiden kedua syurga nama Ibrahim AS. Bila Tuhan lepas 70 tahun lebih kurang tak dapat anak, kahwin lepas 70 tahun tak dapat anak. Kemudian bagi anak. Tuan-tuan pernah jumpa satu orang yang kahwin lama tak jumpa anak berapa puluh tahun. Saya pernah jumpa 23 tahun. Selepas berkahwin. Lanjut dah tuan-tuan, Ustaz memang. Umur pun nak dekat 50 dah. Selepas 20 lebih Allah Ta'ala bagi anak. Anak lelaki. Tuan-tuan agak macam mana dia? Allahu Rabbi. Dengan siapa pun duduk cerita pasal anak dia. Anak tu lelaki tapi siang baju lelaki, malam baju perempuan pula. Dia dah tak boleh nak ni dah. Dia jadi baju lelaki pun beli, baju perempuan pun beli. Jadi sembang dengan saya pun tamak sekali. Ustaz, ada saya, Allahu Rabbi. Kita boleh bayang keseronokan dia. 20 tahun, 20 lebih. Orang 6 tahun tunggu anak pun. Tuan-tuan tengok macam mana dia punya gembira dia. 20 lebih saya paling jumpa. Itulah yang paling lama sekali. Tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim 70 tahun. Tu kata lagi besar. Bila Allah uji lagi besar, ganjaran dia lebih tinggi. Bila dah dapat Ismail, Nabi Ibrahim ni setampan Nabi Muhammad. Dapat anak. Isteri beliau yang pertama Hajar, isteri yang kedua nama Sarah. Sarah ialah wanita kedua tercantik alam. Selepas isteri Nabi Adam nama apa? Hawa. Ya Allah, lupa pula dah. Hawa alaihassalam. Hawa ialah wanita tercantik alam. Isterinya, Ustaz, panjang mana bulu kening dia? Isterinya tu. Bulu kening yang ni. Sorry. Bulu mata. Ini yang bulu mata. Kan kalau lentik cantik, mesti macam tu lentik dia. Semita lentik dia. Allahu Akbar. Hawa wanita tercantik alam. Sarah wanita kedua tercantik. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah dapat anak. Sorry. Hajar. Sorry. Dengan Sarah saya tersilap. Dengan Siti Sarah tak dapat anak. Dengan Hajar dapat anak. Saya tersilap. Dapat anak Ismail. Setelah menunggu puluhan tahun tak dapat anak, kemudian Allah Ta'ala uji dia. Uji Nabi Ibrahim, bagi tahu kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi, sembelih. Allahu Akbar. Sembelih pula. Dan mimpi para Nabi itu benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu tu nak tengok, wahai Ibrahim, kamu sayangkan aku, iaitulah pencipta kamu ataupun anak kamu. Nabi Ibrahim semua orang tahu mendahulukan Allah. Dia bawa anak dia. Waktu tu tak balik lagi. Bila tak balik ni umur 15 tahun ke bawah. Bela lama dah tuan. Bela lama dah. Kira dah boleh tolong buat itu dan buat ini dah. Boleh tolong bina Kaabah dah waktu tu. Pergi ambil cari batu. Sebagainya. Tak ada suruh sembelih. Nabi Ibrahim pun bawa pisau, bawa tali, pergi ke suatu tempat jauh daripada orang ramai apa semua. Nabi Ibrahim bagi tahu, wahai Ismail, Allah arahkan aku sembelih kamu. Apa pendapat kamu?
Tuan-tuan saya sebut kat anak lelaki balik lagi. Anak lelaki hari ni suruh potong rambut pun marah. Kalau tak ikut style dia. Dia kena buat yang haram tu, yang buat haram tu, yang rapat. Tinggal atas je. Potong semua tu. Qazang tu kan. Bukan qajang. Qazang tu haram tu. Kalau suruh potong elok-elok pun dia berlawan dengan kita. Punya jauh anak kita dengan Allah. Nabi Ibrahim punya kebapaan dia, yang ni saya tengok orang barat banyak buat. Dia suka sembang, dia suka bincang. Banyak bersembang, banyak bincang. Tanya pendapat anak, ra'i anak. Banyak ra'i anak. Fanzur madha tara. Nabi Ibrahim kata, Alung. Tu saya terjemah. Saya kata dia ni merapu teruk lah ni. Tu saya terjemah, saya ubahlah. Nak bagi faham. Nabi Ibrahim itu anak sulung dia. Alung. Allah arah ayah untuk sembelih Alung. Apa pendapat Alung? Kata Ismail AS, if'al ma tu'mar. Ayah buat apa yang Allah suruh. Tak lari tuan-tuan. Sembelih tau, bukan sunat. Bersunat sikit saja. Lah ni pula tak rasa apa. Sunat, terus berjalan. Sembelih bermaksud parang itu diletakkan di sini dan dibawa berjalan. Di sini parang tu. Dilalukan di leher. Fanzur madza tara. Apa pendapat Long? Ya abati, ayahku yang aku sayang. Abati ni maksud dia ayah sayang. Wahai ayah kesayanganku, tu abati. If'al ma tu'mar. Buat apa yang Allah suruh. Itu anak yang kenal Tuhan, anak yang juga mengalir kasih sayang Allah ke dalam diri dan hidup dia. Sebab tu kalau anak kenal Allah, isteri kenal Allah, suami kenal Allah, waktu tu barulah lahir keluarga syurga. Kena bagi kenal Allah. Bagi kenal Allah. Dia takkan ada nak dengki, nak ambil duit, nak simpan geran dekat dia seorang, nak bolot ke semua dekat dia takkan ada. Betul? Takkan ada. Apabila mereka mendahulukan Allah, keluarga yang mendahulukan Allah, dia tak ada. Yang ni. Jadi, tuan-tuan tengok, Nabi Ibrahim pun ikat. Setelah ikat kaki dan tangan supaya tidak meruntah, Nabi Ibrahim pun mendongakkan kepala anaknya ke arah lain. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengasah parang dia setajam-tajamnya. Kali itu kami buat korban. Saya saksikan sendiri korban tu. Pisau bila ditajamkan, selama ni kita tengok di kampung, pisau tak tajam. Lebat tu dia macam ni. Lagi sikit lagi, boleh sembang apa lagi. 3-4 kali. Kan, saya saksikan baru ni, satu tempat tu sembelih di Kedah lah. Sekali. Pisau tu letak, sekali je. Habis. Sangat tajam. Dia tidak menyiksa. Kan? Nabi Ibrahim tajamkan pisau dia. Dia dah letak. Kita tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak uji kita, waktu duk ikat tu, tak turun wahyu lagi kah? Turunlah wahyu kata tak apa Ibrahim, kami nak uji je. Buka-buka balik tali tu. Waktu letak tu tak turun wahyu lagi kah? Kata wahai Ibrahim, kami uji kamu. Tengok Allah Ta'ala uji para Nabi, tengok macam mana. Nabi Ibrahim setelah dia ikat, dia pun palingkan muka anak dia. Tuan-tuan bayang, muka anak umur 11 tahun. Dia pun letakkan, dongakkan kepala anak dia sebelah sana. Nabi Ibrahim duduk belah ni, dia belah sini, kepala anak dia belah sana. Dia pun letak pisau. Bismillah. Tuhan tak turun wahyu lagi. Dia pun tarik dan rentak pisau tu. Waktu dia nak tarik tu, Allah Ta'ala arahkan pisau untuk tak makan. Dan waktu itulah turun wahyu. Dah tarik dah tuan-tuan. Pisau tak makan. Tarik pisau tu tak potong.
Tak makan ni bahasa kami ke semua faham? Nampak macam tak faham, makan sama lah. Tarik tak makan, turun tak makan, baru turun wahyu. Lambatnya. Allah nak tengok, buat dulu. Kamu buat dulu, sembelih betul-betul. Dah diturunkan pisau, naik dah pisau yang tajam tadi. Patutnya mati dah. Tapi Tuhan arahkan pisau untuk tidak tajam. Baru turun waktu tu, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kami uji sahaja kamu, wahai Ibrahim, untuk melihat apakah kamu mendahulukan cinta kepada kami ataupun kepada anak kamu. Cinta Allah. Nombor 2 yang benar adalah cinta Rasul. Mencari dan mencapai cinta Rasul. Tu tajuk ceramah kedua, tu sambung sampai subuh tu. Kan? Hari ini saya sebut mukaddimah dengan 2 kisah ni. Saya habiskan dengan 2 kisah ni untuk cinta Rasul ni. Dia mesti cinta Rasul. Lelaki ke perempuan dalam alam ni, umat Nabi Muhammad, nombor 1 mesti cinta Allah, nombor 2 mesti cinta Rasul. Kemudian baru nombor 3. Nombor 3 tu apa dia? Yang tu baru disusun. Yang tu baru disusun. Sama ada suami ataupun ibu kita. Waktu hijrah, Nabi pun keluar. Nabi pun turun daripada Gua Thur dengan Sidina Umar. Mereka upah penunjuk jalan Abdullah ibn Uraiqid bersama dengan bekas hamba kepada Sayyidina Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah, mula menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ada 2 peristiwa aja saya nak sebut dalam perjalanan ni. Kemudian mengakhiri ceramah hari ni. Mengakhiri ceramah pada petang ni. 2 peristiwa tu, tuan-tuan. Gua Thur, siapa yang pernah pergi umrah, dia akan tengok daripada jarak jauh. Nak naik Gua Thur tu lebih kurang 3 jam. Kemudian turun. Gua Thur dia duduk di sini. Ni, yang topi ni. Ini Madinah. Gua Thur ni di Madinah. Ni Mekah. Yang ni Jordan. Betul tak ada dah? Yang ni Syria. Dan handphone saya paksa saya gunakan, yang ni Palestin. Utara belah sini. Saya ngaji di mana? Yang mana Syria tu? Ni Jordan, Syria, Palestin. Jordan, Syria, Palestin. Mekah, Madinah. Utara ke sana. Waktu Nabi keluar daripada rumah dia malam peristiwa Isra daripada Mekah, Nabi tak menuju ke sini, Nabi menuju ke belakang. Sebab Mekah sudah isytihar 100 ekor unta, siapa yang dapat Muhammad hidup ataupun mati. Yang tu saya akan kisah sikit dalam kisah yang kedua. Saya ambil dua scene saja daripada hijrah ni. Nabi ke belakang, Gua Thur ada di belakang, beberapa kilometer daripada Mekah. Saya silap dah ni. Saya tersasul, sorry. Mekah, Madinah. Okey. Nabi di Mekah, Gua Thur di Mekah lah. Kan? Gua Thur di Mekah lah. Saya pula tanya. Depa pula tak pernah pergi. Okey, Gua Thur di Mekah. Kemudian Nabi ke belakang. Sebab kerajaan Mekah isytihar, kita kata 100 ekor unta lah. 100 ekor unta, Ustaz. 100 ekor unta, tuan-tuan. Seekor unta 7,000 kalau hari ni. Unta ni memang kenderaan yang mahal. Dia memang harta yang mahal. 7,000. Tu kalau unta daripada Australia. Unta daging tu. Kalau unta untuk musafir lebih mahal. Dia yang paling kuat sekali. Dia paling tinggi, dia yang paling gagah. Kemudian Nabi ke sini, orang yang kejar tu ke sini, ke utara Madinah kan. Jadi setelah 3 hari berada di Gua Thur ni, baru Nabi turun daripada Gua Thur. Baru Nabi turun, dan Nabi tak guna laluan rasmi daripada Mekah ke Madinah.
Nabi guna laluan yang tak pernah digunakan oleh orang, ambil penunjuk jalan yang pakar, nama Abdullah ibn Uraiqid. Tak Islam, dia ni pakar jalan. Itulah cerita sirah yang betul tu, dia panjang, tapi sangat menarik sebab saya dah pernah pergi tempat-tempat ni. Poin ke poin ni saya pergi. Saya mengajak sirah banyak tahun dan saya habis berkali-kali kitab sirah. Kemudian saya pergi sendiri ke Mekah. Kami buat tour pergi ke tempat-tempat ni, tempat-tempat sirah ni. Saya sampai dah ke Halimatus Sa'diyah, perkampungan. Saya sampai banyaklah tempat yang orang tak pergi, ke Badar, ke tempat perang Badar kan. Sekarang dah boleh pergi dah. Kerajaan Saudi buka sekarang ni, kita boleh apply visa online. Tahun ni tak boleh lagi lah. Sebelum Covid itu dah boleh apply visa online. Travel and tour lah pula kan. Kemudian boleh pergi sendiri, tempah hotel sendiri, tempah flight sendiri. Dalam Saudi tu nak berjalan ke mana pun pergi berjalan. Dulu kita hanya boleh turun di Jeddah, Mekah, Madinah. Keluar pada tu kena tangkap. Kalau pergi ke Taif dulu lah, zaman dulu 10-15 tahun yang lalu tak boleh. Okey, selesai. Lepas ni boleh. Kalau pergi umrah, dah 3-4 kali pergi umrah, bagi tahu kat mutawif, ustaz, esok nak pergi tengok unta ke? Kata kami tak mau tengok dah. Banyak kali dah tengok unta, boleh tak kita pergi tempat lain yang tak pernah pergi? Ada ratusan tempat lain yang bersejarah di Mekah dan Madinah. Ratusan saya sebut tuan-tuan. Dan saya tak buat travel. Saya beritahu tak siap. Kemudian Rasulullah pun keluar. Pendek cerita, scene yang pertama, Nabi dalam perjalanan, dia sini tau. Padang pasir ni tempat yang tak pernah orang lalu. Kalau kita sampai di tengah-tengah padang pasir, di belakang sana 100 km, di depan sana 100 km, air habis. Sampai di tengah-tengah, telaga kering. Maka di situ akan matilah orang-orang yang musafir tu. Tuan-tuan nak ambil RNR mana tuan-tuan nak singgah? Ni, nak singgah RNR mana? Padang pasir ni. Saya sempat sewa motor yang tiga tayar tu di Madinah. Kemudian isi minyak bagi banyak apa semua, dan kita ronda padang pasir. Masuk sampai ke dalam. Sehinggalah kami sampai di satu tempat. Saya pandang kanan tak ada pokok, kiri tak ada pokok, depan dan belakang tak ada pokok. Saya kata, ni kita sampai mana dah ni? Bila tak ada pokok, tuan-tuan nak tengok apa sebagai panduan? Cangkat Jering 13 km. Ipoh 28 km. Tak ada. Semua pasir. Waktu tu saya kata, jom kita patah balik sebelum kita orang tahlil di sini. Bahaya tuan, padang pasir. Ini saya sebut sikit. Sonok. Benda tu kita dapat menjiwai hijrah Rasulullah. Macam mana Nabi pergi ke Badar sejauh ratusan kilometer. Waktu tu kenderaan tak lebih daripada 5 kenderaan binatang tunggangan. Bertukar-tukar naik. Susah tuan-tuan, sangat susah. Kemudian Rasulullah sampai di satu tempat, air dan bekalan Nabi habis. Ini padang pasir. Nabi nampak satu kemah. Nabi, Abu Bakar, Abdullah ibn Uraiqid. Nabi pun sampai di kemah tadi. Nabi pun bagi salam. Ataupun cara sapaan orang dululah. Keluar seorang wanita tua, makcik. Lebih tua daripada Rasulullah. Rasulullah waktu Nabi hijrah umur berapa? Apa boleh jawab? Boleh balik awal. Untung dia boleh balik awal ni. Umur 53. Makcik yang keluar tu nama Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Lebih tua. Makcik tu keluar perlahan-lahan. Rasulullah kata, kami orang musafir. Boleh tak kami nak minta makanan ataupun kalau ada minuman? Adat orang Arab daripada dulu sampai hari ini, mereka berhak ataupun boleh minta untuk jadi tetamu. Sebab tu di rumah mereka sampai hari ini, kalau rumah orang-orang baik, sampai hari ini ada bilik tetamu.
Kerana adat orang Arab daripada dulu kala sampai zaman Rasulullah boleh menjadi tetamu di rumah siapa sahaja 3 hari. Tidak melebihi 3 hari. Kita tak ada langsung adat tu. Memang tak ada langsung lah. Entah. Lagipun dengan bahaya sebagainya. Kemudian orang luar dia bukan satu yang aib. Kalau dia main minta minuman ke apa yang tu bukan yang aib. Arab biasa sangat. Bahkan mereka boleh tumpangkan untuk tidur. Tapi Nabi tak mau tumpang tidur. Nabi kata ada tak minuman ataupun makanan. Maka makcik ni pun tanya, makcik ni pun kata sekarang ni musim kemarau. Di rumah kami tak ada makanan bahkan. Di mana suami makcik? Suami saya Abu Ma'bad keluar bawa binatang pergi meragut rumput di satu tempat. Kemudian kata Rasulullah, ada tak binatang ternakan yang ditinggalkan? Makcik tu kata ada. Seekor saja. Kenapa ditinggalkan kambing ni? Makcik tu kata kambing ni lah yang paling tak larat nak berjalan. Kambing betina. Tapi dah tak larat, dah tak mampu nak berjalan dah. Jadi dia duduk di situ. Nabi pun sembang panjang. Sembang dengan makcik tu. Macam-macam. Gitu begini. Apa semua. Mai daripada mana? Makcik tu tanya. Nabi sebut. Bila makcik tu tanya siapa nama kamu? Abdullah, Nabi sebut. Sebab waktu itu kerajaan Mekah sedang kejar. Jadi Nabi merahsiakan perjalanan mereka. Akan tapi bukan Nabi mengajar menipu. Bukan tipu sunat tau. Tipu sunat tak ada dalam Islam. Tu Piramli ajak tu tak apa nak tepat. Jadi Nabi sebut Abdullah. Nabi ialah hamba Allah. Semua orang hamba Allah. Macam kita lah kalau derma kita tulis nama Abdullah kan. Betul. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makcik tanya ni anak ni main mana? Nama apa? Nabi jawab tapi semua jawapan yang umum. Bang sebagainya. Nabi pun kata ata'dhanina li an ahliba hadhihi syat. Makcik izin tak kalau saya nak perah susu kambing ni? Dia kata anak muda, wahai anak, kambing ni tak ada susu, dia pun sakit. Dan dia pun belum pernah fahal. Arab sebut fahal ni belum pernah dengan lelaki tu, dengan jantan. Di senyawa. Oh, ni apa dia ni? Tak ada cikgu sains ke? Seorang. Dia tidak pernah tidak pernah dijimat oleh pasangannya. Tidak pernah dia apa? Dia tak pernah mengawan. Tu kataan tu. Kambing ini, makcik tu kata, anak muda, kambing ni tak pernah dibuntingkan, tak pernah mengawan. Dan dia pun sakit. Nabi tanya, makcik izin tak? Saya nak perah susu kambing ni. Makcik kata, boleh. Silakan. Nabi pun pegang, bismillah, dengan tangan Nabi yang barakah. Bismillah. No? Nabi boleh je tuan-tuan minta, ya Allah, turun 1-2 hidangan kot untuk 2-3 hari. Nabi Isa buat. Anzil alaina ma'idatan minas sama'. Zaman Nabi Isa pernah diturunkan hidangan dari langit. Bani Israel makan. Tetapi Rasulullah selaku ketua segala Rasul ini melalui kehidupan yang paling susah. Nabi pun baca, memang dah tak ada tempat yang ada air, yang tulas. Bismillah. Kata Sayyidina Abu Bakar, maka penuhlah kantung susu kambing itu. Nabi kata, Ummu Ma'bad, bawa keluar bekas daripada rumah kamu. Ummu Ma'bad pun masuk. Orang Kedah kata besen. Bawa keluar besen kan. Hari ni keluarkan apa? Keluarkan periuk. Kan, Ummu Ma'bad keluarkan periuk. Ummu Ma'bad pun pergilah ambil periuk keluar. Nabi pun perah susu tadi penuh. Ummu Ma'bad, ada lagi periuk lain? Rasulullah. Tengok Rasulullah. Ada lagi periuk lain? Ada. Pergi ambil semua periuk. Ummu Ma'bad pun ambil periuk. Keluar periuk. Nabi pun perah, isi semua. Lalu Nabi pun pelawar ke semua yang ada. Ummu Ma'bad minum sampai kenyang. Abu Bakar minum sampai kenyang. Abdullah ibn Uraiqid minum sampai kenyang. Last sekali baru Nabi minum. Ni kalau hurai panjang. Adab. Dia Rasulullah. Dia pemimpin. Dan dia Rasul.
Tapi dahlah dia yang perah, dia bagi, dia kata minum. Sehingga kesemuanya kenyang, barulah Nabi pun minum. Kemudian Nabi perah lagi sampai penuh ke semua bekas. Seronok ada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad seronok. Dia pun angkat bekas, Nabi kata kami minta izin. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kami minta izin, kami nak pergi ke satu tempat. Nabi pun beransur pergi, kemudian balik Abu Ma'bad. Lewat sikit. Bila Abu Ma'bad balik, macam biasalah, masuk dalam rumah, tengok periuk. Mai mana susu banyak ni? Tu dia terjemahan tu. Piau betul tu. Tuan-tuan kena hayatilah ni. Maksudnya, saya tak kan cakap bahasa Arab. Saya seorang je. Abu Ma'bad nak bagi seronok, kita terjemah bahasa kita lah. Abu Ma'bad masuk. Melah weh. Ummu Ma'bad, anna laki hadhil halib. Mai mana susu banyak ni? Dia kata, tadi ada satu orang lelaki datang. Dia yang perah semua susu ni. Bukan kambing yang aku tinggal tu, kambing yang sakit dan tak pernah dibuntingkan. Marra bina rajulun mubarak, kata Ummu Ma'bad. Lelaki tu aku tengok penuh dengan keberkatan. Tengok, satu orang yang tak kenal Rasulullah, bila dia hurai Rasulullah, dia kata lelaki itu penuh dengan keberkatan. Kisah ni yang terakhir lah untuk petang ni. Saya cukup kot. No? Lelaki itu penuh dengan keberkatan. Maka Abu Ma'bad pun kata, wahai Ummu Ma'bad, sifihi li, ceritakan tentang lelaki itu kepada aku. Beritahu saat lelaki itu tinggi mana. Ummu Ma'bad pun cerita, wahai Abu Ma'bad, lelaki itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rab'atan minal qaum. Tu ayat. Wasimun qasim, kacak dan terletak. Terletak ni tak tinggi sangat, tidak gemuk sangat, tidak kurus sangat. Terletak ni maksudnya, orang kata dagu terbelah. Allahu Akbar, tu pakat bayang siapa dah tu. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah, manusia yang paling kacak sekali. Dengan mata Ummu Ma'bad kata wasimun qasim, seorang yang kacak dan terletak. Apabila dia bercakap, dia tidak meninggikan suara. Dia suka senyum ke orang. Apabila dia bercakap, semua orang dengar percakapan dia. Di antara tiga orang tu, dia yang paling haibah aku tengok. Haibah ni yang paling, kita tengok yang paling subhanallah. Rasulullah. Apabila dia bercakap, dia memandang tepat kepada orang yang dia bercakap. Dia tak angkat suara. Bila dia bercakap, semua orang dengar. Ummu Ma'bad duk explain pasal Nabi kepada Abu Ma'bad. Pasal Rasulullah, dia tak kenal. Tetapi apa yang dia ucapkan itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia yang perah, dia yang bagi kami minum dulu. Bila Ummu Ma'bad cerita pasal Rasulullah ni, Abu Ma'bad kata itulah laki-laki yang dikejar oleh Quraisy. Ruginya mereka. Hari ni mereka nak bunuh lelaki itu. Alangkah beruntungnya mereka seandainya mereka menjadikan lelaki itu adalah Rasul yang mereka percayai dan beriman. Nescaya mereka akan jadi mulia dengan lelaki itu. Seandainya aku jumpa lelaki itu, kata Abu Ma'bad, aku akan ikut ajaran dia. Dan memang dia masuk Islam pun. Selepas pada itulah Abu Ma'bad dengan Ummu Ma'bad dua-dua sekali masuk Islam. No? Saya nak ceritanya, Rasulullah ni jumpa 2 jam, 3 jam. Orang tak kenal pun. Tetapi bila orang suruh cerita siapa yang mai tadi, yang keluar daripada mulut Ummu Ma'bad, kesemuanya tentang kebaikan Rasulullah yang dilihat oleh Ummu Ma'bad dalam beberapa jam saja tadi. No? Bercakap dia, akhlak yang baik dan sebagainya, tunjukkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikenali dengan akhlak baik dia. Orang kenal dia dengan akhlak baik dia. Kita kalau orang kata mah mana ni, mah ada 3, imah mana? Aduh, pakai slipper orang tak bagi balik tu lah. Allah, yang duk ambil slipper tak bagi balik, yang kalau pinjam pen ambil terus tu. Allahu Akbar. Jaga-jaga kalau dia ambil pen lah, memang pen dia lah pen tu. Jadi pen dia lah. Orang kenal nak trademark kita, kena sebut benda buruk kita. Teruknya panggil kita. Orang kenal Nabi baru beberapa jam, orang sebut Allahu Akbar.
No, cara cakap Nabi, cara bangun Nabi, cara duduk Nabi, cara minum Nabi. Cara Nabi bagi makan dan minum kat orang lain. No, membuatkan alam ini keseluruhannya kenal Rasulullah SAW melalui akhlak mulia Nabi. Saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk petang ni. No, tadi saya janji pukul 4 sebab awalnya cakap pukul 4, kemudian surat ni datang suruh berhenti 4.30, saya berhenti 4.15. Tengah-tengah supaya tak geram sangat. No, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Yang tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.